وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan ada pun barang yang lainnya. Betul tak sini? Bawah sekali? Bawah sekali. Dan ada pun barang yang lainnya, maka tiada lazim atasmu. Tak wajib kamu tahu. Wajib. 28 ni. Maman berapa? Maman datang ni. 28 Maman. Lepas tu dengan apa Maman? Maka apabila kau? Dan ada pun had. Barang yang wajib. Situ Maman. Apa tidur ni yang itu? Terlelap. Terlelap. Okey, salam. Muka 28. Dan ada pun had, barang yang wajib, yang dituntut, yang dibelajar. Dan ada pun had ni makna sakatan, batasan. Barang yang wajib, masuk wajib di sini wajib syarak. Dan ada pun had barang yang wajib, makna yang wajib pada syarak. Apa maksud wajib syarak? Buat dapat pahala tinggal berdosa. Jadi ada pun had barang yang wajib, yang dituntut yakni oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ilmu syariat. Ilmu syariat ilmu apa? Ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Sebelum ni dia dah bagi tahu kan, had nak belajar ilmu tauhid setakat mana. Dia sudah nak bagi tahu. Ilmu yang wajib kita belajar satu ilmu tauhid. Setakat mana nak belajar ilmu tauhid dah diuraikan lagi. Okey, kemudian had nak belajar ilmu sir, ilmu tasawuf pun dah diuraikan. Siapa terlepas tengok baliklah rakaman hari tu. Tengok rakaman hari tu. Malam ni pula Imam Ghazali rahimahullah ta'ala nak menunjukkan kepada kita nak belajar ilmu syariat ni setakat mana. Yang atas kita wajib ni orang awam ni. Kan dia nak jadi mufti. Untuk kita orang awam ni setakat mana nak belajar ilmu fiqh syariah ni. Luar ilmu syariah ni luar macam-macam ni. Jadi untuk kita dia nak melepaskan fardu ain kita, apa benda ni nak beritahu. Dia dah bagi tahu nanti pandai-pandai cari pandai lagi kita cari ni Imam Ghazali nak bagi tahu kita, khususnya untuk kita orang yang hijrah, yang baru nak hijrah, nak mengaji, mengaji fiqh nak ngaji setakat mana. Jangan salah ngaji, nanti buang masa. Kalau kita salah belajar, buang masa. Benda yang kurang penting kita pergi belajar, benda yang tak pakai, benda yang kita tak nak pakai kita belajar, rugi kan. Benda yang nak pakai tu kena utama dia. Jadi ada pun had barang yang wajib yang dituntut daripada ilmu syariat ataupun kita kata ilmu fiqh, maka tiap-tiap barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia. Apa yang Allah wajibkan atas kita? Macam kita lelaki kita lelaki, lepas tu kita suami lagi, apa lagi? Lepas tu kalau kita manager pula, mana apa yang bersangkut paut dengan kita, yang wajib kita kena buat. Apa? Kita bersangkut paut dengan apa? Kita ahli perniagaan, wajib belajar buat perniagaan pula. Kita terlibat dengan zakat, wajib terlibat belajar zakat. Kita apa lagi? Kita menternak, wajib belajar cara-cara menternak binatang. Macam mana cara? Ada hukum. Bukan boleh pelihara binatang sebarang. Kamu binatang itu pergi makan hak orang, macam mana nak buat? Itu semua dia. Itu maksudnya apa yang wajib atas diri kita, tu kita kena ngaji. Jadi di sini kita tak boleh nak kata semua orang kena belajar fiqh semua bab. Tak boleh. Semua kita ni kena belajar ilmu fiqh semua bab. Tak boleh. Sebab kewajipan tu tak sama semua. Contoh kalau macam saya gaji,
Ada kewajipan yang Allah perintah ke atas saya sebagai seorang raja. Faham tak? Apa yang saya kena buat? Apa yang Allah wajibkan ke atas saya sebagai seorang pemimpin? Saya kena tahu. Yang tak pemimpin tak masuk dalam situ. Dia tak belajar, tak payah belajar waktu tu. Sebab dia bukan menteri, sebab dia bukan raja, tak ada kena-mengena dengan dia. Contoh saya raja, saya pemimpin, mana saya kena belajar macam mana cara menjadi seorang pemimpin yang disuruh oleh Allah. Apa yang wajib saya kena buat, apa yang haram saya buat. Lagi dalam masa yang sama saya suami, saya kena belajar pula kewajipan seorang suami. Apa benda yang saya kena buat. Selain daripada itu, saya apa lagi? Saya menternak, saya berniaga, kena belajar buat ni. Apa saja yang terlibat dengan diri kita, kita kena belajar. Kalau orang perempuan, tengok dia apa? Dia seorang isteri, dia wajib belajar tanggungjawab isteri yang disuruh oleh Allah. Selain daripada itu apa? Dia wajib semayang, dia wajib belajar bab semayang pula. Dia wajib puasa, dia kena belajar bab puasa pula. Dia keluar rumah ataupun waktu berada di hadapan orang yang bukan mahram, wajib dia menutup aurat, dia kena belajar bab menutup aurat. Apa lagi? Dia bercampur gaul dengan orang. Contoh pekerjaan dia tu menjadikan dia bergaul dengan orang lelaki-lelaki. Apa sempadan-sempadan yang dia kena belajar? Dia kena tahu. Sebab benda tu wajib atas diri dia. Faham tak? Jadi fiqh ni bukan semua bab kita kena belajar, ikut kewajipan masing-masing. Tak sama macam tauhid, tak sama macam ilmu tauhid sebelum ni. Itu daripada raja sampai ke bawah semua mengaji. Sebab daripada raja sampai ke bawah wajib memiliki akidah yang betul terhadap Allah. Tak ada pilih-pilih. Orang kaya akidah dia tak payah betul, orang miskin akidah mesti betul. Orang perempuan akidah tak payah nak betul sangat, orang lelaki kena betul akidah. Dah, semua kena betul pegangan terhadap Allah. Jadi ilmu tauhid tak ada pilihan. Ilmu tauhid tak ada pilihan, kena ngaji semua. Sekadar yang dah dimaklumkan oleh Imam Ghazali Baguni, mengetahui apakah sifat-sifat yang tertentu dengan Allah, yang mustahil, yang harus bagi Allah, yang tertentu dengan Rasul dan sebagainya. Hari kiamat, mana benda-benda yang sangkut paut dengan keimanan kita, khususnya yang termaktub dalam rukun-rukun iman. Kita semua kena belajar daripada raja sampai ke bawah, yang bekerja, yang menganggur, lelaki, bini, tua, muda, artis, tak peduli. Sebab tu wajib atas semua memiliki akidah yang betul terhadap Allah dan apa yang termaktub dalam rukun-rukun iman. Begitulah juga dengan ilmu tasawuf. Tak ada pilihan. Ilmu tasawuf tak ada pilihan. Semua kita kena belajar bab sabar, semua kena belajar bab tawakal, semua kena belajar bab ikhlas, semua kena belajar bab apa benda yang haram dalam hati. Semua kena belajar. Sebab dalam tasawuf tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Saya raja, tak payah ikhlas. Saya orang kaya, tak payah tawakal. Saya orang miskin, tak payah redha. Boleh? Faham tak tu? Boleh faham? Fiqh lain. Fiqh ada pilihan. Fiqh ada pilihan. Macam orang bujang tak kahwin lagi, dia sunat je belajar bab jadi suami. Kalau dia lelaki lah, apa tanggungjawab suami? Dia sunat belajar, bukan wajib. Kalau dia belum kahwin lagi, dia perempuan, sunat belajar, tanggungjawab menjadi seorang isteri. Tapi bila dia bergelar isteri, bukan sunat belajar, wajib belajar. Wajib apa lagi? Mandi wajib. Kita semua wajib mandi wajib. Bila duduk dalam hadas besar, wajib kita mandi wajib, betul? Bersuci daripada hadas besar, nak solat wajib bersuci. Kita semua kena pakat-pakat belajar cara mandi wajib. Lepas tu semayang, nak kena ada wudu. Semua kita ni yang terlibat dengan semayang wajib belajar cara mengambil wudu, apa rukunnya. Bila nak kata wudu, ada guna air, wajib kita semua belajar bab air. Sebab benda tu terlibat dengan kewajipan kita. Faham tak? Kita nak solat mesti bersuci daripada hadas kecil. Hadas besar nak kena guna air. Air yang macam mana? Lepas tu apa lagi yang terlibat dengan solat tadi? Bab najis, kena belajar bab najis semua. Ini fiqh. Tu ilmu fiqh. Ada pun had barang yang wajib, yang tak dapat tidak, yang dituntut, yakni daripada
oleh Allah Ta'ala ke atas kita ni di sisi ilmu syariat, ilmu fiqh, ilmu fardu ain ni. Ni fardu ain ni. Maka tiap-tiap barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia. Apa yang kita wajib buat, wajib kena belajar supaya kita boleh membuat perkara itu dengan betul. Supaya kita boleh membuat benda tu, mendirikan benda tu dengan betul, sah. Saya terlibat dengan solat, saya wajib kena belajar bab solat A to Z yang bersangkut paut dengan solat. Saya wajib menutup aurat, saya wajib belajar bab menutup aurat. Saya seorang suami, wajib saya belajar apa kewajipan suami. Dia isteri, dia wajib belajar bab isteri. Dia wajib bersuci daripada haid, nifas, istihadah, dia wajib belajar bab tu. Sebab benda tu melibatkan diri dia. Kita suami tak ada darah, wajib belajar juga bab darah. Sebab kita wajib mengajar bini kita tentang darah ni, bab darah ni, haid, nifas, istihadah. Kita wajib kena mengaji juga sebab kita dah bergelar suami. Kalau kita bujang, sunat dia belajar bab haid, nifas, istihadah. Tapi kalau kita dah bergelar suami, wajib belajar bab haid tu, kerana kita wajib mengajar bini kita. Tapi kalau kita tak tahu, wajib suruh dia mengaji kan. Sebab mau tak mau dia kena faham bab haid tu, sebab melibatkan ibadat. Betul tak? Nak puasa, nak puasa, nak semayang, melibatkan bab tu, haid. Dah suci ke belum? Dah boleh mandi ke belum? Takut nanti semayang dalam haid pula. Faham tak? Kadang-kadang orang perempuan bila dia tak tahu, dia tengok tak ada darah, dia mandi, padahal dia haid lagi. Kadang-kadang dia tengok darah, dia tak semayang, padahal bukan haid, padahal istihadah saja. Jadi melibatkan ibadah. Jadi kena mengaji. Ngaji lah. Pakak-pakak ngaji ngaji sikit-sikit, nanti lama-lama Allah tambah lah. Maka tiap-tiap barang yang tertentu atasmu wajib berbuat akan dia. Ini yang kita nak kena tahu. Kadang-kadang kita dah berhijrah tapi salah cara belajar. Benda yang tak penting kita pergi belajar. Benda tak ada kena-mengena dengan kewajipan kita, kita pergi belajar. Yang kena mengena dengan kewajipan kita, kita tak tahu. Maka tetap ibadat kita salah juga. Saya tak nak belajar bab semayang, saya pergi belajar bab tafsir contohnya. Bukan salah. Nampak tak? Bukan salah belajar tafsir, belajar hadis tu. Yang paling utama bagi diri saya ni, memastikan semayang saya betul. Dalam tafsir tak disebut secara detail bab solat, betul tak? Ada sebut dalam tafsir tentang semayang, tapi ada tak disebutkan dalam tafsir secara khususnya bab air, bab wuduk, bab bersuci, rukun semayang, rukun qauli, rukun fi'li, ada sebut dalam kitab tafsir secara detail? Tak ada. Bukan makna kita nak merendahkan ilmu tafsir dah. Faham baik-baik. Dia orang salah faham. Dia kata apa merendah-rendahkan ilmu tafsir? Kau tak faham cerita. Kau masuk dah tengah rancangan. Kau masuk dah tengah rancangan, kau tak tahu hujung pangkal. Jadi untuk kita ni yang terlibat dengan solat, wajib mendahulukan ilmu yang bersangkut paut dengan solat. Sebab hari-hari kita nak kena dirikan solat dengan cara yang betul. Maka jangan duk galit belajar benda lain, kecuali dua-dua dia belajar. Tafsir pun dia belajar, hadis pun dia belajar, bab solat pun dia belajar. Tu tak boleh. Cuma kita nak tegur orang yang salah jalan ni, salah cara belajar tadi. Pagi, petang, siang, malam tafsir, hari-hari belajar tafsir, fiqh tak belajar. Nampak tak? Sampai bila pun dia takkan reti bab haid, bab nifas, bab istihadah, rukun qauli, rukun fi'li, syarat sah semayang. Dia tak tahu. Sebab dalam tafsir tak dikhususkan benda tu. Dalam Quran tu lengkap semua. Dalam Quran tu lengkap semua. Cuma kita yang jahil ni tak jumpa cari. Sebab tu ulama' dah keluarkan daripada Quran hadis tu ilmu fiqh. Nampak tak? Dia orang tolong gali daripada Quran hadis
Dalam solat, dalam Quran Allah suruh semayang. Semayang yang macam mana? Ni kerja dia orang. Kerja ulama-ulama mujtahid itulah yang keluarkan macam mana cara solat yang Allah suruh. Sebab dalam Quran tak ada secara terang-terang ayat menunjukkan rakaat pertama baca ni kena ada tumakninah. Ada? Dalam Quran ada sebut terang-terang ada. Betul lah kena mengajar fiqh. Orang nak merendahkan tafsir. Sampai bila taknya betul semayang itu? Dalam tafsir ada sebut pasal akidah secara detail. Apa perbezaan akidah kita dengan akidah orang Mu'tazilah, Jabariyah, Mujassimah? Ada sebut terang-terang dalam Quran? Tak ada. Secara khusus maksudnya diterangkan. Tak ada. Sebab tu berhajat belajar ilmu tauhid. Tapi orang tak faham. Jangan salah faham. Nak mengaji biar hati bersih. Nak ngaji hati kena bersih. Maknanya nanti tak kesampaian. Hari-hari semayang saya tak sah. Saya tak tahu yang rukun qauli ni kena baca, suara kena dengar kat telinga. Saya tak tahu. Saya belajar tafsir, belajar hadis. Saya tak tahu yang semayang ni, bila saya semayang wajib baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tak tahu. Sebab dalam tafsir hadis tak disentuh benda tu secara detail. Kecuali kalau yang ngajar tafsir tadi, dia kupas satu-satu, jumpa bab solat, dia hurai tentang solat itu tu lain lah. Mana nak cari orang ngajar tafsir macam tu? Belajar bab solat, berhenti dulu ayat tu, sembang tentang solat A to Z, lepas tu baru pindah ayat lain. Ada? Mana nak cari? Sebab tu lah ain dulu. Lepas tu kalau ada masa nak sambil-sambil, tak ada masalah. Nak pergi ngaji tafsir, nak pergi ngaji sirah, nak pergi ngaji hadis, boleh. Asalkan yang fardu ain jangan tinggal. Yang kita nak tegur ni, tinggal fardu ain, belajar fardu kifayah. Tu yang kita nak tegur. Sebab sampai bila-bila pun nanti amalan kita akan jadi salah. Sebab mendulukan ilmu yang membelakangkan ilmu yang wajib. Betul tak? Saya kita pergi, betul ke salah? Saya tak nak belajar bab semayang, saya ngaji tafsir. Saya boleh tahu, saya boleh faham syarat sah semayang, rukun semayang. Saya boleh tahu cara cuci najis macam mana. Taknya. Sebab tu kita ni pantang hijrah je, kejar tafsir, kejar hadis. Fardu ain tak nak mengaji, akidah tak nak belajar, tasawuf tak nak mengaji, fiqh tak nak mengaji. Bukan salah cara kita. Ilmu tu betul, ilmu tu mulia, tafsir hadis ni. Kita yang salah nak ambil, mendulukan yang kurang penting dengan ibadat. Yang penting kita belakangkan. Akibatnya amalan kita salah, Allah tak terima. Kita ngaji tafsir petang, pagi petang, siang malam, ngaji hadis pagi petang, siang malam, semayang baca salah, Allah tak terima semayang kita. Sebab tu kena dengar nasihat tutup guru. Dia orang bukan cakap sebarang. Nak tegur kita ni, kadang-kadang yang semangat tak tentu tempat nak ibadat. Semangat mengaji tak kena tempat, gopoh, tak sabar. Tu banyak. Tu fitnah dalam belajar. Fitnah dalam belajar. Kemudian katanya musannif lagi, apa pula yang mengajar tafsir Wahabi? Habis. Dapat pula yang ngajar kita tafsir hadis itu Wahabi. Habis. Telan terus Faham tak? Sebab tu banyak yang terkena macam tu. Tak tahu lagi fardu ain, bab akidah tak tahu, akidah hadis sunnah tak tahu, pergi tadah tafsir, terus dapat guru tafsir Wahabi. Habis. Sebab tu kata salah jalan. Nampak tak? Kalau dia dulu kan fardu ain, dah tentu dia akan tahu, faham pasal akidah. Tentu dia akan faham pasal akidah. Sebab ilmu akidah ni ilmu fardu ain, kena ngaji. Bila dia dah belajar tauhid tu, dia dah tahu akidah di sunnah wal jamaah macam mana, apa yang layak, yang tak layak dengan Allah, dia dah tahu.
Andai kata satu hari dia duduk dalam majlis ilmu, ngaji kitab tafsir. Andai kata yang mencarahkan tadi, contohnya dia katanya Tuhan atas langit, Tuhan ada tangan, dia boleh beza. Pelik ni. Nampak tak? Dia takkan telan. Dia takkan terima fahaman tu. Sebab dia ada asas. Nampak tak? Ini kita tak ada asas. Tak ada asas. Sedang elok ngaji tafsir, kena pula pada ayat tu contohnya, Tuhan atas langit. Habis. Tuhan atas arasy. Ada kala Tuhan ni ngaji hadis pula, ada kala Tuhan turun di langit dunia. Nak repair payah tak kalau dah kena fahaman tu. Hati ya. Ikut korang lah. Ikut korang lah. Ikut korang. Nak percaya tak nak sudah. Nanti jangan salahkan orang lain. Besok jangan salahkan tutur guru kita. Kita bagi ingatan tanda sayang, bukan dengki. Faham? Dia beza dengki dengan sayang ni macam mana? Ikut korang. Kalau korang rasa dulu kan ilmu yang korang penting tu, itu yang betul, teruskan. Teruskan. Maknanya jangan pakai apa yang Imam Ghazali kata. Kita lagi reti daripada Imam Ghazali ni. Kita lagi reti daripada Imam Ghazali ni. Lagi banyak hadis yang kita hafal daripada Imam Ghazali. 300,000 hadis. Kita lebih daripada tu lagi. Ikut mu lah. Kita duk pesan. Ingatan untuk diri kita dan kawan-kawan semua. Yang nak percaya, yang nak betul cara amal. Kalau tak nak, kalau kalian rasa cara kalian belajar tu dulu kan fardu kifayah tu betul, kadang-kadang baru ambil tahu fardu ain, kalian tahu kalian percaya benda tu betul, silakan. Sebab tu nak mengaji ni jangan kerah kepala satu jangan kerah kepala. Ada anak-anak murid jadi kerah kepala. Tuk Guru nasihat jangan. Dia langgar tak? Dia langgar ke? Tuk Guru kata jangan, relax dulu. Dia langgar. Tu jadi anak murid kerah kepala. Macam mana nak dapat berkah ilmu? Maknanya kau tak meletakkan keyakinan pada guru kau yang guru tu boleh membimbing kau. Tu dalam bab adab nanti ada sentuh. Kita bila belajar, kita kena sangka baik dengan guru yang dia boleh membimbing aku, zahir dan batin aku. Tapi kalau dalam keadaan kita ragu-ragu, akan jadi macam tadi kan? Nampak tak? Ada nasihat-nasihat guru yang akan dia tak peduli kan? Sebab apa? Dia bukan meletakkan keyakinan yang gurunya boleh membimbing. Dia merasa dia lebih betul daripada guru. Habis tak? Dalam bab adab, Allah kan tak tahu benda tu dalam hati dia. Nampak tak? Yang memberi berkah tu Allah, bukan guru. Walaupun guru tak tahu, Allah tahu hati kita. Maknanya kita pergi mengaji tadi itu bukan hati kita penuh keyakinan yang dia boleh bimbing kita tak. Itu bab adab belajar. Sebab tu kena tahu juga bab adab tu. Berapa ramai orang pergi tadah kitab tapi hati ragu-ragu dengan guru ni. Sebab tu tak dapat berkat. Pandai, faham, tapi tak ada perubahan pada diri dia. Sebab tak ada berkah. Berkah ni dapat daripada adab dengan guru. Tu berkah. Pandai boleh dapat dengan gaji ngaji. Gaji ngaji boleh pandai. Gaji ngaji istiqamah, dengar selalu boleh pandai, boleh faham. Tapi berkah bukan dengan tu. Berkah dengan adab. Adab dengan kitab, adab dengan majlis, adab dengan guru. Itu keberkahan. Kemudian katanya musannif lagi, itu cari guru yang kita boleh terima dia. Jangan ngaji dengan guru yang kita tak boleh terima cara dia. Jangan. Tak ada berkat. Buang masa. Maka fardu atasmu mengetahui akan dia supaya kamu menunaikan dia. Supaya kita boleh menunaikan ibadat yang wajib tadi dengan cara yang betul dan mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mana dia? Seperti contoh bersuci. Siapa sini tak wajib bersuci? Ada tak antara kita yang tak payah bersuci?
Terkencing terberak ke, tak payah bersuci, semayang macam tu. Siapa? Ada? Special? Dia dikecualikan daripada bersuci, ada tak? Tak ada. Maka bersuci ni mau tak mau kena belajar. Kena belajar cara bersuci daripada hadas besar, bersuci daripada hadas kecil. Berapa ramai orang mandi hadas besar main siram-siram je? Berapa ramai orang dah dewasa, dah mukallaf, anak dah 7-8 orang dah, mandi wajib main siram-siram ni. Sangkaan dia dah terangkat hadas besar dia. Padahal setiap kali dia solat, setiap kali itu dia membawa hadas besar. Baik lelaki, baik perempuan. Semayanglah dia dalam hadas besar tadi. Ada yang tak mandi pun ada. Jima, tak berjima, tak peduli. Kalau dah semayang pun tidak, takkan nak mandi wajib. Orang mandi wajib ni sebab nak semayang. Ke boleh semayang tak yang mandi wajib tadi? Undang-undang mana? Niat dia mandi wajib, siram. Okey dah, beres. Tadi aku mandi wajib kerana Allah. Mandi dah, beres. Macam tu ke cara? Wajib mandi dengan cara yang betul. Jadi dalam fiqh nanti dia akan ajar niatnya, rukunnya mandi wajib. Apalah sepintas lalu kita sebut, sebab benda ni nak kena pakai. Kukutlah ada yang tak tahu lagi, yang dah tahu tak apalah, alhamdulillah. Yang belum tahu dengar baik. Yang tak tahu dengar baik. Ni barang baik ni, kena tahu semua ni. Mandi wajib, rukun, niat mandi hadas. Niat ni dalam hati, bukan suruh baca. Baca itu sunat. Dalam hati kita, aku mengangkat hadas besar. Baik lelaki, baik perempuan. Aku angkat hadas besar. Kalau dia daripada haid, sebutlah aku mengangkat hadas besar daripada haid. Aku mengangkat hadas besar daripada nifas. Aku mengangkat hadas besar kerana keluar mani. Bila nak niat ni? Bila nak niat? Bila air tu sampai kepada anggota kita. Mana-mana anggota, tak peduli. Tangan ke, kaki ke, kepala ke. Maknanya kalau kita siram tu tak niat, nak kena siram balik ke? Ada dulu ingat lagi kawan kita dia kata, ustaz, saya buka shower tu, saya elak-elak air tu sebab saya tak niat lagi. Saya elak-elak air. Dia main acah-acah dengan air sebab dia tak niat lagi. Tak payahlah. Contoh kita ada shower buka, basah dah kepala kita. Selagi kita tak niat, kita belum mula mandi wajib. Faham tak? Walaupun tubuh badan kita dah dibasahi oleh air, selagi tak niat mengangkat hadas, belum mula mandi wajib lagi. Makna hadas besar belum terangkat lagi. Kepala kita, hadas besar yang ada di kepala kita, di tangan kita, belum terangkat lagi sebab belum niat mandi wajib. Kalau jenis duduk swimming pool pula, terjun dalam swimming pool, selagi tak niat, belum mula mandi wajib lagi. Maknanya yang dah basah sebelum ni belum mengangkat hadas besar lagi tu. Bila kita niat saja, baru mula mandi. Nampak tak? Maknanya kita kena gosoklah balik bahagian yang dah basah tadi tu. Bahagian yang dah basah tadi, sebab tadi belum niat. Faham tak? Bila kita dah niat, kena gosok balik lah. Contohnya saya dah mandi, dah buka shower tu, dah separuh badan saya dah basah. Faham tak? Lepas tu baru saya niat, aku mengangkat hadas besar kerana keluar mani contohnya. Saya teruskan basuh yang separuh lagi. Tak sahlah yang sebelah atas tadi tak terangkat lagi. Sebab yang atas ni tadi basah sebelum saya ni niat. Bukan syarat kena siram serta dengan niat. Kalau tak jadi siram balik, bukan. Susah kerja jadi macam tu. Tak kisahlah yang mandi pakai gayung ke, yang mandi pakai getah paip ke, yang mandi pakai shower ke, yang duduk dalam mandi laut ke, mandi sungai ke. Bila masuk dalam air tu, niat aku mengangkat hadas besar. Maka wajib meratakan air sekalian anggota kita yang zahir.
Selai bulu kalau tak kena air, tak sah mandi wajib kita. Selai bulu roma kita tak kena air, tak sah mandi wajib. Lepas tu kalau mandi dengan air sabun boleh? Air sabun tak boleh. Lepas tu kalau kita nak shampoo, shampoo dulu, sabun dulu. Dah bilas tu, dah tak ada air sabun, air shampoo, baru mandi tak, nanti kita mandi wajib guna air shampoo. Mandi wajib guna air sabun. Mandi wajib ni kena guna air mutlak. Air semata-mata air. Bukan air yang ada kaitan air sabun, air kelapa, bukan. Air mutlak. Jadi kalau nak shampoo rambut dulu, shampoo dulu. Shampoo dulu. Apa kan dah bilas, dah tak ada buih lagi, mana dah tak ada sabun, barulah kita mandi ataupun mandi wajib dulu. Last kan baru shampoo. Tak apalah, anggota semua dah terangkat, dah besar, shampoo lah, boleh. Sunat. Nak ambil wuduk dulu sebelum mandi, itu amalan sunat. Ini kita cerita yang wajib dulu. Yang sunat nanti. Ni nak pakai emergency ni. Ramai yang mandi wajib tak sah ni. Dalam minyak tu kena ada taruh kain semua. Dah. Itu semayang. Maknanya kita menghadirkan niat mana aku nak mandi wajib. Ta'arud tu maknanya sebut fardu. Ta'yin tu menentukan waktu. Ni tak ya. Itu niat aku mandi wajib. Kerana maka ada besar. Okey, mana anggota yang kita nak kena hati-hati? Biasa tak sampai air. Bawah kuku kita. Kalau boleh sebelum mandi hilang, pastikan dulu tak ada benda yang menegah air daripada air sampai ke kulit. Pastikan anggota kita tak ada benda-benda yang menghalang air sampai ke kulit. Contohnya minyak yang pekat, minyak grease contohnya, air tak sampai. Kuku kita ni berdaki, daki tebal bawah kuku ni, air tak sampai bawah kuku. Kalau kuku panjang, wajib sampaikan air bawah kuku, faham? Kadang-kadang ada jenis orang suka bela kuku kaki, macam rimau. Kuku kaki dia panjang. Dia kata senjata. Kalau bergaduh dia cakap dengan kaki. Tak apalah, ikut mu tapi bila mandi wajib kena sampaikan air bawah kuku kaki tu. Yang pakai kuku tag tu kena buang dulu. Yang pakai lipstick, air tak sampai ke kulit bibir, faham? Bersihkan lipstick tu, jangan sayang lipstick mahal tu. Sayang lipstick mahal ni, RM80 tu. Jadi tak nak lap mandi macam tu, tak sah. Maskara. Orang perempuan. Maskara orang perempuan kan banyak aksesori dia. Maskara ni dia sejenis pekat tau, minyak yang pekat. Dia macam jenis minyak yang pekat. Dia menutup kita punya bulu roma. Kena bersihkan dulu tu. Bersihkan bulu roma kita. Lepas tu baru mandi. Tak nantikan air tak sampai ke bulu mata kita, air tak sampai ke bulu kening kita, tak sah. Lain dia guna celak debu. Celak debu serap air, itu lain. Faham tak? Okey. Pusat wajib gali. Wajib korek pusat kita. Congkil pusat kita, sampaikan air. Sebab pusat kita ni dalam. Kalau siram macam tu, yang belah dalam gua tu tak kena. Faham tak? Air lalu macam tu, tak masuk ke dalam. Congkil. Kalau pusat dalam, jodoh jauh. Kalau pusat dia lengkat je, jodoh dia dekat. Kata orang tua lah. Kalau dia ada 2 bini je, macam mana pusat dia? Sedang. Macam-macam tu Allah. Tu suka-suka juga ni. Ramai yang tak tahu mandi wajib ni. Ya, anak 8 orang lah. Macam mana semayang kita tu? Cuba bayangkan. Macam mana semayang kita? Anak dah 8 orang, mandi wajib tak sah. Macam mana semayang kita? Semayang kita tak sah tu. Nampak tak bahaya membelakangkan ilmu fardu ain? Nampak tak? Tu pula sebabnya.
yang dicakap tadi dulu kan fardu ain. Lagi orang laki-laki kalau dia dah tak berkhatan, wajib disampaikan air kepada kepala zakar dia. Kena tarik kulit zakar dia, sampaikan air pada kepala zakar. Faham? Ini hukum kena cakap terang-terang. Tak ada nak sensor apa nama? Sensor. Tak nanti tak kerti. Orang lelaki kena sampaikan air dekat bahagian itu. Bahagian mana? Bahagian itulah. Bahagian mana Ustaz? Itulah. Bahagian itu tu. Itu mana? Sampai dia sudah nanti kan tak betul. Faham tak? Zakar tu lah, kepala zakar. Tarik kulit zakar tu. Kalau dia tak berkhatan lah, tarik. Kalau tak tarik nanti tak kena air. Bawa kulit zakar tu. Sebab tu masuk dalam anggota zahir lah. Lain dia dah berkhatan. Dah berkhatan pun kenalah pastikan sampai air. Orang perempuan waktu dia duduk mencangkung, sekalian maknanya bahagian farad dia yang terbuka tu kena wajib sampaikan air. Kena gosok. Sebab anggota kita ni kadang-kadang ada tempat kalau tak gosok air tak sampai. Kulit kita ni kadang-kadang ada tempat kalau tak gosok air jadi macam daun keladi, lalu je tu, tak kena. Jadi wajib gosok. Kalau dengan siram saja air sampai, sunat gosok. Kalau siram air tak sampai juga, wajib gosok. Faham? Lagi, mana lagi? Kemutan dubur. Ni ramai orang tak tahu ni. Kemutan dubur. Kata ulama fiqh, waktu kita qada hajat, waktu kita qada hajat, buang air besar tu, bila kita teran tu dia terbuka dubur. Jadi bahagian yang terbuka tu dikira zahir. Dah macam mana nak sampaikan tempat ni? Takkan sampai melainkan kena dengan mencangkung. Jangan kita berdiri dia terkepit macam tu, macam mana nak sampaikan air? Faham tak? Kena cangkung dan meneran sedikit supaya terbuka tadi dan sampaikan air dengan jari kita. Faham lepas ni jangan salah mandi wajib nanti. Begitu. Sebab tu mandi wajib ni ada tempat kena berdiri, ada tempat kena mencangkung. Sebab ada air, ada tempat yang tak sampai air dengan kita berdiri. Mereka cangkung baru sampai air. Jadi kena berdiri, kena duduk. Macam tu lah. Dah. Takkan nak kena praktik pula. Faham lah orang dah begitu. Buat sendiri lah. Takkan nak tunjuk pula. Soal anggota zahir tu termasuk ke? Mulut kena berkomok, hidung kena istiqwak ataupun telinga. Mana belah dalam mulut tak masuk? Dalam lubang dalam lubang hidung mana yang zahir je lah. Kalau telinga ni, jari kita basahkan dengan air, buat gitu je. Basahkan jari kita dengan air, buat je. Jangan masukkan getah paip. Saya telinga kita basah air, buat gitu. Ni celah-celah lipatan ni kena gosok ni. Air tak sampai ni kalau siram-siram. Kena teliti, bukan syak, bukan suruh syak, kena teliti mandi. Takut nanti ada bahagian yang tak kena air. Mandi sunat pun macam tu. Dalam mata, dalam hidung tak payah. Dah. Ni angkat tu saya. Sampaikan air ni dekat kelopak mata kita ni. Ujung mata kita ni, anak mata. Habis. Mandi sunat pun macam tu. Mandi sunat Jumaat, mandi sunat hari raya pun macam tu. Cuma hukum mandi tu sunat. Faham tak? Hukum mandi tu sunat. Cara sama. Sampaikan air sekalian tubuh badan, baru sah mandi sunat Jumaat ni. Tu lah. Dah ngaji keluar huruf O lah. Bila ngaji baru keluar huruf O, panjang O dia. Tak apa kan? Mandi Jumaat, sunat Jumaat. Ramai kita mandi, niat dia aku mandi sunat Jumaat. Ada, beres. Dah alhamdulillah dah mandi sunat Jumaat. Tak sah lah, tak sempurna air. Tak sampai semua. Dah tahu. Buat lah. Jangan buat sekarang. Nanti lah. Bila sampai masa ni buat lah.
Lepas tu kongsi-kongsi pada bini, pada laki, pada anak-anak, kawan-kawan, pakat-pakat kongsi sekadar mana kita tahu. Macam tu. Tak payah nak segan-segan. Ni benda ibadat. Sorok-sorok nanti orang tak tahu buat ibadat, salah kita nak kena tanggungjawab. Dulu tak cakap pun, dulu tak beritahu, mana saya tahu. Habis. Tu wajib kita kena tahu. Masuk dalam fardu fardu ain. Sebab kita ni semua wajib bersuci. Waktu nak solat mesti kena bersuci. Dan sembahyang, kita kena sembahyang, maka wajib belajar bab sembahyang A to Z, syarat sah sembahyang, syarat wajib sembahyang, rukun sembahyang, rukun qauli, rukun fi'li, bacaan dalam solat, macam mana bacaan yang sah, macam mana bacaan yang tak sah. Kena ngaji bab solat. Apa lagi yang bersangkut paut dengan solat? Menutup aurat. Baru ni ada kecoh sekejap pasal apa tu? Telekung pasal telekung 2 lapis tu lah. Jadi orang perempuan yang pakai telekung 2 lapis tu, selagi tidak tersingkap yang bahagian atas tu dan menampakkan aurat kita, sah mayat. Faham tak? Dalam solat tu tangan dia kat dalam tu je. Di samping Allah ke dalam tu je. Kalau dia berlunjur pun tangan dia, kalau dia luruskan tangan ke bawah pun tangan dia tak keluar daripada telekung, kecuali tangan dia sampai ke lantai panjang. Ada orang tangan panjang sampai ke lantai? Ada. Tak apalah. Tapi kalau dia sami Allah, terangkat yang separuh tadi dan menampakkan ni, baru batal atas sembahyang. Tak payah bergaduh bab tu. Kalau mau pakat-pakat nak kena buang telekung 2 piece, nak kena beli yang satu daripada atas sampai ke bawah. Nanti kita buka beg kuning. Nanti kita jual telekung yang satu. Maknanya yang pakai telekung 2 lapis kena jagalah maksudnya. Bukan tak sah, selagi tak nampakkan aurat, dikira sah. Asalkan jangan waktu kita nak angkat takbir tu, nak iktidal, nampak aurat itu. Lepas tu kalau nak selamat, pakailah baju tangan panjang yang sebelah dalam kalau nak selamat. Kadang-kadang kita tak perasan, betul. Tapi kalau kat rumah berkemban je biasa dalam telekung. Pak musim panas pula, dekat rumah pakai kemban dia belah dalam. Lepas tu pakai sarung telekung. Kalau tak tersingkap ke apa. Kemudian jadi apa yang bersangkut paut dengan semayang, semua kita kena mengaji. Dulu. Sebab semayang ni nak kena buat hari-hari. Dan puasa, sekarang ni sunat kita belajar. Tapi bila dah sampai kewajipan puasa tadi kita, mana kita dah kena wajib menunaikan dengan cara yang betul puasa. Apa maksud puasa yang sebenar-benar? Yang dikenaki puasa yang macam mana? Kena belajar. Dan haji, bila kita terlibat dengan haji, wajib kita belajar. Sebab tu ramai orang pergi kursus haji kan. Bagus tak? Bagus kerja cuti, ambil cuti. Buat apa? Kursus haji. Oh bagus. Tapi kursus akidah tak ambil cuti pula. Kursus akidah tak ambil cuti pula. Belajar akidah yang wajib tak nak pula. Haji sanggup ambil cuti. Nampak tak permainan dia? Perasan tak permainan dia? Akidah wajib jagalah. Tapi berapa ramai orang yang sanggup ambil cuti sebab nak belajar akidah? Sembahyang wajib. Tapi berapa ramai orang yang sanggup cuti kerja sebab nak belajar bab sembahyang? Tak ada. Sebab sembahyang akidah ni tak kena bayar. Jadi kalau tak sah pun tak membazir. Haji, jangan buat pasal 15,000. Umrah 7-8,000. Ini kalau tak sah bazir duit aku. Jadi mau tak mau kena belak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasal tak? Kenapa orang sanggup pergi belajar umrah, kursus haji? Sebab takut tak sah. Sebab takut tak sah kenapa? Sebab duit dah keluar banyak. Semayang tak kena bayar. Sebab tu orang tak peduli nak belajar bab semayang.
Kan kena bayar pun. Jadi tak sah, rugi apa? Tak ada rugi pun. Kecuali satu waktu 1,000 kena bayar. Oi, ini kita belajar bab semayang. Kalau tak nanti sia-sia. Duit dah bayar 1,000 ni, semayang tak sah pula. Belajar bab semayang. Iya. Apa beza wajib haji dengan umrah dengan semayang? Apa beza? Ketu wajib jenis lain, yang ni wajib jenis lain. Yang tu mesti kena betul, yang ni tak payah betul. Kalau dua-dua kena mesti tunaikan dengan betul, kenapa sanggup pergi belajar kursus haji umrah? Kenapa tak belajar bab semayang? Kenapa tak belajar bab akidah? Kenapa tak belajar bab ni masalah hati? Kenapa? Apa beza wajib benda ni dengan wajib haji? Sebab tu kita sayang, sebab dah keluar duit. Sebab duit dah banyak keluar. Yang ni akidah tak kena bayar. Sebab tu kita buat tak peduli. Semayang tak kena bayar. Sebab tu kita tak peduli pun. Sah tak sah, lantak lah. Bukan bazir apa pun. Na'udzubillah min zalik. Jangan macam tu. Baguslah tu pergi haji, kursus haji umrah tu betul lah. Takut nanti cara buatnya salah, Allah tak terima. Yang ni pun kena belajar. Takut akidah kita Allah tak terima. Semayang pun kena belajar. Takut semayang kita Allah tak terima. Lagi apa lagi? Jadi tertentu atamu fardunya wajib atamu belajar supaya kamu tunaikan dia. Mana supaya kamu boleh menunaikan dia dengan betul. Dan jikalau tiada, makna kalau benda tu tak wajib kita buat, maka tiada wajib. Maksud, maka tiada wajib belajar. Kita tak wajib pun buat benda tu, tak wajib belajar. Contoh sekarang, kita tak layak lagi nak menunaikan haji. Tak ada lagi kewajipan haji pada kita. Tak wajib kita belajar, sunat dia belajar. Boleh faham? Taubat wajib tak? Wajib. Ada orang sunat taubat? Ada tak orang yang sunat dia bertaubat? Dia tak wajib, dia sunat dia bertaubat. Ada? Sunat taubat. Semayang tu hukumnya sunat, taubat tu wajib. Orang keliru semayang sunat taubat dengan taubat. Semayang sunat taubat sunat, taubat wajib. Sebab tu jadi kita ni wajib bertaubat. Semua wajib bertaubat. Maka semua wajib belajar macam mana cara bertaubat. Ikutlah. Sebab tu kita disuruh belajar supaya kita tahu apa lagi yang Allah wajibkan atas diri kita. Apa lagi Apa lagi yang Allah wajibkan aku buat kena ngaji lah. Kalau tak nanti kita tahu 5 benda je contoh. Padahal yang Allah wajibkan tadi kita 20. Allah wajibkan atas diri kita contoh 20. Tapi oleh kerana kita tak nak belajar, tak nak ambil tahu, tak nak mendengar, sangkaan kita yang Allah wajibkan 5 je. Maka kita buat dah 5 ni, belajar dah 5 ni. Padahal ada lagi 15 benda yang wajib kita tak buat lagi. Sebab kita tak ambil tahu. Disuruh ngaji. Apa lagi yang wajib atas diri aku ni? Maka inilah had barang yang lazim hamba menghasilkan dia daripada ilmu. Ini yang kita kena belajar. Pekah ni masing-masing lah ikutlah tanggungjawab masing-masing. Fikir apa yang aku kena buat. Mana aku mesti kena belajar benda tu. Tak dapat tiada, tak dapat tidak. Maknanya mesti. Lazim hamba menghasilkan dia daripada ilmu, tak dapat tiada. Dan tertentu fardunya sekira-kira tak dapat tiada daripada yang demikian itu. Mesti. Tak ada pengecualian. Tak ada pengecualian. Apa saja benda yang wajib kita buat, wajib kita belajar. Kalau sunat kita buat, sunat dia belajar. Tapi bila nak buat, kena tahu, kena wajib belajar. Maka apabila engkau kata, maka adakah difardukan atasku bahawa aku belajar ilmu tauhid, barang yang aku dapat membinasakan segala agama kufur, atau aku lazimkan mereka itu dengan hujah agama Islam, dan aku binasakan dia dengan segala ahli bid'ah, dan lazimkan mereka itu hujah ahli sunnah. Soalan, adakah kita ni wajib belajar ilmu tauhid sampai boleh berhujah dengan orang? Soalan dia. Maka ketahui olehmu bahawasanya ini ngaji tauhid ni sampai boleh berhujah kepada orang lain, menyelamatkan kesesatan orang lain,
melawan bid'ah-bid'ah, hukumnya fardu kifayah. Tak wajib belajar sampai situ. Sampai boleh berdebat dengan orang. Tak wajib. Itu fardu kifayah. Kita ni yang ulama, yang Imam Ghazali dah bagi tahu itu. Kena tahu apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil, yang harus bagi Allah, yang wajib mustahil harus bagi Rasul, dan benda yang bersangkut paut dengan rukun-rukun iman tu. Itu je kita ni, peringkat orang awam. Tak wajib belajar sampai boleh berhujah dengan orang. Tak wajib. Itu fardu kifayah hukum ni. Dan sesungguhnya tertentu atasmu itu barang yang mengesahkan dengan dia i'tikad kamu di dalam usuluddin, tiada yang lainnya. Jadi untuk kita orang awam ni sekadar nak meluluskan pegangan dalam hati terhadap Allah, terhadap Rasul dan perkara yang termaktub dalam rukun iman tu. Supaya kita kena tahu. Apa lagi dalam ilmu tauhid ni kita kena tahu juga benda yang mengkafirkan kita apa. Apa benda sebab-sebab yang mengkafirkan kita. Itu wajib kita kena tahu. Apa perbuatan yang boleh mengkafirkan kita? Apa perkataan-perkataan yang boleh mengkafirkan kita? Apa pegangan-pegangan yang boleh mengkafirkan kita? Itu wajib kita mengaji. Wajib kita kena tahu. Selain daripada itu tak wajib. Kalau nak belajar juga hukumnya fardu kifayah. Dan tu dalam kitab yang kita baca tu, Misbah Munir, Faridatul Faraid, Risalah Tauhid, semua ada dah tu, lengkap dah tu fardu ain. Untuk kita orang awam lepas dah. Kitab-kitab tauhid yang kita baca tu kan, Misbah Munir, Faridatul Faraid, Risalah Tauhid, Aqidatul Najid. Lepas dah fardu ain untuk kita orang awam. Lepas dah. Tapi tak ngaji, tak lepas dah. Ambil kitab tapi tak ngaji, tak boleh lepas. Beli kitab tak ngaji, tak lepas. Beli kitab tapi tak ngaji, tak lepas dah. Dia kena ngaji lah. Faham kan tu dalam kitab tu. Sebutir tu pun cukup dah. Misbah Munir tu lepas dah untuk kita orang awam akidah tauhid. Lepas dah. Dan demikian lagi tiada tertentu atau mengetahui akan segala furuk ilmu tauhid. Cabang-cabang tauhid tu tak wajib kita kena tahu. Tu fardu kifayah. Dan yang halusnya, perbahasan yang halus-halus dalam ilmu tauhid tak wajib. Dan mendatangkan atas segala masailnya, bahkan jika datang atas syubhah pada ilmu usuluddin yang takut bau cedera pada i'tikad, maka tertentu atamu menghuraikan demikian syubhah itu dengan barang yang dapat daripada perkataan yang memadakan dia. Jadi dalam kitab yang kita belajar tu semua ada dah. Untuk nak menjaga diri kita daripada terpedaya terikut dengan pahaman-pahaman yang menyesatkan tu ada dalam kitab tu. Mana untuk pertahanan ada. Untuk nak menyerang tak ada. Untuk nak menyerang tak ada. Untuk pertahanan ada. Maknanya bila kita belajar dalam kitab-kitab tu, Faridatul Faraid, Aqidatul Najid, Misbahul Munir, maknanya kalau ada datang serangan-serangan pahaman-pahaman yang boleh merosakkan akidah, insya-Allah kita akan terselamat. Dalam tu cukup dah. Cuma belajar nak kena fahamkan betul. Mana bertahan, dah ada perisai dah. Orang Wahabi datang serang, kita taklud. Orang Mujassimah datang serang, taklud. Orang Mu'tazilah datang serang, taklud. Jabariyah datang serang, taklud. Qadariyah datang serang, taklud. Sebab dah ada perisai. Cukup lah, pertahan. Selamat akidah kita daripada rosak. Itulah kita orang awam ni wajib belajar tauhid untuk memelihara akidah. Bukan untuk menyerang, bukan untuk berhujah, bukan. Yang kata berhujah tu, berdebat tu orang-orang atas-atas tu. Ulama-ulama besar tu. Fardu kifayah atas mereka. Tahu yang halus-halus. Macam mana nak berlawan dengan Wahabi. Macam mana nak berlawan dengan orang pahaman-pahaman yang lain. Itu tugasan mereka. Fardu kifayah. Mereka tu tolong jawabkan. Dan takut olehmu dan berbantah-bantah dan berkelahi, maka bahawasanya keduanya itu penyakit yang sama-sama semata-mata tidak ada ubat bagi. Sebab tu jangan kita belajar kerana nak berdebat debat jangan. Jangan kita belajar sebab nak berdebat-debat. Jangan kita belajar ni sebab nak mempertahankan akidah kita. Bukan untuk nak berdebat. Tak ada faedah berdebat. Kita bagi nasihat sekali dua, tak nak pakai sudah.
Tak payah teruskan. Tak ada baik, tak ada beda. Nanti silap-silap boleh mendatangkan penyakit hati pula. Maka bahawasanya orang yang berselindung akan dia ada dapat kemenangan sekali kali, melainkan bahawa ditutup akan dia oleh Allah SWT dengan rahmatnya dan lutufnya, dengan lemah lembutnya Allah SWT. Kemudian maka ketahui oleh membawanya apabila ada jalan, apabila ada ia di dalam tiap-tiap negeri seorang ulama yang memeliharakan daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, yang menghuraikan syubhat dan murka atas ahli bidah, dan masyghul sibuk bimbang dengan ini ilmu, yakni menuntut ia ulama akan demikian ilmu, makna ilmu tauhid secara halusi tadi, yang dapat menghuraikan syubhat dan menjernihkan segala hati-hati yang al-haq daripada was-was ahli orang yang mubtadi'ah, maka sebenarnya telah gugurlah fardunya daripada orang yang lainnya. Maksudnya dalam lingkungan masafatul qasri, dalam lingkungan masafatul qasri, perjalanan yang mengharuskan sembahyang jamak qasar, yang mengharuskan sembahyang qasar, itulah 80 km persegi tu, 85 ada khilaf dari situ, ada yang kata 85, ada yang kata 90. Jadi dalam lingkungan tu bila dah ada seorang yang alim dalam ilmu usuluddin tadi, yang mana dia ni mampu untuk mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah, kalau ada kesamaran, keraguan, syubhat yang dibawa oleh pahaman-pahaman yang bukan-bukan, dia ni ada untuk menolong, menjawabnya. Maka gugur semua dosa-dosa kita ni. Tak belajar sampai ke situ. Faham tak? Sebab dah ada seorang cover. Sebab ada dia ni, terlepas kita ni kewajipan nak belajar ilmu tauhid secara halusi. Tapi andai kata dalam lingkungan masafatul qasri ni, yang mengharuskan sembahyang jamaah, yang mengharuskan sembahyang qasar ni, tak ada seorang pun tahu tentang ilmu usuluddin ni secara yang fardu ain dan fardu kifayahnya, semua pikul dosa. Kita, bini kita, anak-anak kita, makna semua yang mukallaf tu berdosa. Faham tak? Sebab itulah kita ni kena rasa bersyukur bertuah kalau ada dekat daerah-daerah kita ni ulama. Asbab dia, dosa kita terlepas, dosa anak bini kita terlepas. Faham tak? Ini kita pergi sumpah pula dah. Ini kita boleh buat musuh pula dengan orang soleh. Padahal asbab dia belajar ilmu tu secara mendalam, terlepas dosa kita belajar secara mendalam. Sebab tu bersyukur kalau dalam Korea kita ada ulama, ada tok guru. Dalam lingkungan tadi tu, perjalanan qasar tadi ada ulama. Syukur sangat kita. Asbab dia tu tadi kita terlepas, tak wajib belajar tauhid secara mendalam, tak wajib belajar fiqh secara mendalam, tak wajib belajar tasawuf secara mendalam. Sebab dah ada dia ni tadi. Dia ni dah tolong cover. Faham tak? Kita tak tahu jasa ulama. Kita tahu sumpah seganang ulama je. Jasa dia kita tak tahu. Sebab tu kita tak ada hormat dengan orang-orang macam tu. Padahal dia dah menyelamatkan kita daripada dosa. Andai kata seorang ni mati, tak ada dah, wajib kita semua belajar sampai timbul balik seorang yang pandai macam dia tadi. Contoh dalam lingkungan tadi seorang ni pandai, dia ni pun dah tua dah. Lepas tu hari-hari orang sumpah suruh mati cepat. Matilah Matilah dia ni ulama seorang ni. Kita semua ni wajib belajar sampai terbit seorang yang pandai macam dia. Kalau tak ada, berdosa kita semua. Ini yang dari sudut ilmu tauhid tau. Dari sudut ilmu fiqh pun kena ada yang macam tu juga. Yang pandai ilmu fiqh secara halusi kena ada. Yang ni tadi tauhid. Tapi beruntungnya bila dia ni seorang, fiqh pun dia alim, tauhid pun dia alim, tasawuf pun dia alim, tajwid pun dia alim. Banyak untung lah kita. Faham tak? Tapi bila dia mati je, kena belajar balik, pakak-pakak belajar semua sampai ada yang pandai tauhid, yang alim fiqh, yang alim tasawuf, yang alim Quran. Kena dia. Sebab tu kena terima kasih dengan ulama-ulama tu. Kena doakan dia panjang umur, sihat. Bukan doa dengan suri mati.
Tak tahu nak bersyukur. Tak tahu. Kita dah lama dah mengaji. Dah lah tak mengaji. Duk sumpah sekarang orang-orang yang ada jasa dengan kita. Habis. Sebab tu syukur kita. Alhamdulillah. Lepas tu kalau ada orang hantar nak belajar, doakan. Kalau ada saudara mara kita hantar nak belajar agama, ngaji pondok, doakan, bagi semangat, bagi sokongan. Bukan jadi jarum setan. Apa kau hantar nak kau pondok tu? Apa nak menterdarah budak tu nanti? Kau berhentilah. Budak tu nanti tak ada masa depan tau. Nampak tak? Itu setan nama ni. Patut bagi galakan. Masya Allah, bagus kau ni. Aku tak sanggup nak hantar anak aku ni. Tapi kau boleh buat macam ni, baguslah. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak kau jadi ulama besok satu hari. Boleh anak cucu cicit aku menumpah. Patut macam tu. Ini dah. Apa kau pergi hantar anak kau belajar tu? So apa nak makan tu? Jangan. Bagi galakan. Tak boleh sponsor, tak boleh support dengan wang ringgit. Doa. Macam tu. Bukan senang tau. Mak bapa nak hantar anak-anak mengaji. Ingat tak ada dugaan kita pula pergi hentam pula dah. Tapi kalau hantar anak universiti, bukan main ni. Bagus. Terbaik. Oh ni hantar anak rasa anak kau ni besok gaji 80,000 paling tidak nak. Lepas universiti besok ni. Senang hidup ini besok ni. Tapi bila nak hantar anak belajar agama, saudara mara lah yang condemn ni. Saudara mara yang terdekat yang condemnnya. Apa kau hantar anak kau jadi kesian budak tu nanti masa depan tak ada apa nak makan. Jangan. Bagi galakan. Alhamdulillah, bagus. Mudah-mudahan anak kau jadi orang soleh. Mudah-mudahan anak kau berjaya belajar sungguh-sungguh. Jadi ulama. Besok cucu cicit aku, anak-anak aku boleh tumpang. Tu macam tu. Apalah. Jangan. Bagi galakan. Nampak tak tu? Sebab jasa dia besok. Besok dia tu orang budak-budak mengaji sekarang ni, contoh sekarang, besok dia jadi alim. Lepas dosa cucu-cucu kita tu besok. Kita dah mati waktu tu. Jadi tanah dah masa tu. Nasib cucu kita. Besok ada. Kalau ada pun masalah, ada tempat rujukan cucu-cucu kita. Kemudian katanya musannif lagi. Besok apa tadi? Dan terbalik di angin ya. 68. Kemudian maka ketahui bahawasanya apabila ada ia di dalam tiap-tiap negeri seorang ulama yang memeliharakan daripada ulama ahli sunnah wal jamaah yang menguraikan tadi, maka terlepaslah gugur fardu tadi. Dan demikian lagi tiada lazim kamu mengetahui akal yang halus daripada ilmu sir, ilmu tasawuf. Yang halus-halus tu tak wajib tahu. Yang martabat tujuh apa benda semua tu tak wajib belajar benda tu. Yang dalam kitab yang penawar bagi hati itu yang wajib mengaji. Jangan belajar yang pelik-pelik. Tak wajib, faham? Tak wajib. Kita ni orang awam belajar sekadar nak tahu sifat mazmumah, sifat mahmudah. Sebab jadi ujub, sebab jadi riak, sebab jadi takabur. Kita orang awam ni belajar sekadar tu cukup dah. Nak jaga amal, nak jaga hati. Tak payah nak belajar yang pelik-pelik. Gila nanti kena. Jadi sombong nanti ke, jadi takabur nanti. Tak kena gaya. 4 kelas. Cakap ke langit, orang pun tak faham apa kita cakap. Orang pun tak faham apa kita cakap. Ke langit dia cakap kita. Orang terpinga-pinga, apa dia cakap ni?
Dahsyat lah. Tinggi ilmu dia ni. Kita sampai tak faham dia cakap. Sebab betul dia. Orang nak cakap bagi orang faham. Kita cakap orang tak faham. Apa faedahnya? Sebab tu jangan nak cakap benda pelik-pelik. Betul kita tahu ilmu tu, tapi tak sesuai nak cakap dengan orang awam. Faham tak? Kita jangan menyampaikan benda yang tak boleh diterima pada akal orang awam. Jangan. Ya kita tahu, ya kita alim, ya kita mahir. Tapi jangan mengeluarkan perkataan betul pada orang yang tak layak nak dengar. Dia merosakkan akal orang. Kalau cakap sesama kita ahli, lain. Sesama ahli, lain. Sebab orang faham. Kita cakap dengan orang macam kita ni, cakap benda duk pelik-pelik, mana orang nak faham? Bab mandi wajib pun tadi ramai yang tak tahu lagi. Nak cakap benda pelik-pelik. Orang terangong, uish, dahsyat dia ni. Aku tak pernah faham apa yang dia cakap. Betul dalam ilmu dia. Cerita benda orang faham. Bagi tahu. Kita nak mengajar ke nak menunjuk? Kita nak mengajar ke nak menunjuk? Nak mengajar, bagi tahu orang faham. Jangan cakap benda pelik-pelik orang tak faham. Nak ajar macam mana orang tak faham? Sebab tu tok guru dulu apa ilmu yang dia tak mahir? Apa ilmu yang dia tak mahir? Ngaji 3-40 tahun, apa ilmu yang dia tak mengaji? Dia tak sembang macam kita. Dia tak sembang macam kita. Sembang benda orang dengar pelik tak ada. Cakap macam biasa. Cakap benda orang mudah nak faham. Cakap benda amalan yang orang nak pakai hari-hari. Dia tak cakap benda pelik-pelik. Kitab apa yang dia orang tak belajar? Cuba bagi tahu. Tengok akhlak orang dulu. Tok guru tu. Macam mana cara dia orang? Apa ilmu yang dia tak belajar? Kitab Arabnya, kitab Jawinya. Kitab tasawufnya, kitab apa yang dia tak belajar? Kitab tauhid, kitab apa yang dia tak mengaji? Tapi tak ada cakap macam kita. Nak cakap macam tu supaya orang tahu, supaya orang jangan tak tahu yang kita ni tahu ilmu pelik apa? Pelik. Nanti kalau aku tak cakap macam ni, nanti orang tak tahu aku ni ada ilmu pelik-pelik. Jadi aku kena cakap, kena lain sikit, baru orang tahu aku ni ada ilmu lain. Tak sama macam orang lain. Na'udzubillah min zalik. Takut fitnah macam tu. Jadi jangan kita, haram kita menyampaikan ilmu yang tak boleh diterima oleh akal orang lain. Sebab boleh jadi mudarat. Faham tak? Jadi jangan. Kita ngaji kita ni, tak payah cerita pun benda. Yang sekarang ni media, benda ni media dah ada. Semua nak up, semua nak tunjukkan dalam ni. Dia tak ada satu apa setting ke ni kecuali orang awam. Mana video ni untuk orang khawas saja. Jadi dia akan pergi kepada orang awam saja. Orang awam tak jumpa video tu. Mana ada? Pergi merata semua orang tengok, semua orang baca. Itulah fitnah hari zaman ni. Satu sudutnya bagus, boleh mengaji secara macam ni. Tapi satu sudut yang lain pula banyak mudarat. Benda yang pelik-pelik sampai ke kita tengok je, ush, dia ni macam bagus ni. Dia ni cakap dia macam pelik ni. Dia ni sempoi lah tapi ush, tapi cakap pasal ketuhanan nak. Uish, aku nak mengaji dah. Nafsu ni dia mudah nak tertarik dengan benda-benda yang nampak tak? Tok guru ngajar bermula rukun semayang itu. Apa barang rukun semayang? Tak pelik bermula syarat mandi wajib, rukun mandi wajib sekian, rukun kauli sekian. Apa barang. Bila dengar orang sembang pelik-pelik, ini baru betul kena mengaji ni. Ini baru betul cepat sampai hakikat ni.
Jadi wali cepat ni shortcut. Bukan shortcut, short circuit jadi dia nanti. Utuh wayar. Jangan main-main. Kita orang awam ni mengaji yang ni, yang padu ain pun tak terhadap kita. Jangan terfitnah. Sebab benda ni tak boleh kawal ni. Kena pandailah pilih. Salah pilih, habis kita. Dalam ni yang elok pun ada, yang tak elok pun ada. Yang betul pun ada, yang sesat pun ada. Ada kita pernah jumpa room, satu room lah dalam TikTok ni, duk sembang apa benda kita pun tak faham. Ush, ni cakap apa benda ni? Ni geng ni cakap apa benda ni? Lepas tu dia pakat ketawa. Dia cakap 2-3 patah dia ketawa. Konon-konon dia je lah yang faham benda tu. Jangan main. Hati-hati. Terkadang tengah malam dia menyelah. Yang sembang benda tak apa benda. Kita pun tak faham, saya pun tak faham apa benda dia cakap. Dia nak apa benda sebenarnya? Dia nak sampaikan apa? Yang ni pun cakap benda yang lain pula, pelik tak? Lah dia ni sesama dia pun tak faham. Lah dia sesama dia dalam room tadi pun dia pun tak faham. Pakai ketawa je macam tu. Allah, tu yang kita takut tu, benda-benda macam tu. Yang fardu ain tak nak ngaji. Batulah kita ni tak payah kalut-kalut. Ngaji yang fardu ain. Betul kena amalan kita. InsyaAllah. Wah, jamuan dah sampai. Malam ni ada manis-manis katanya. Masya Allah. Kita baca doa penutup baca doa penutup. Jadi hati-hatilah kawan-kawan semua. Hati-hati dalam mencari ilmu, hati-hati dalam memilih guru. Nanti takut tersilap jalan, binasa kita. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Ngaji yang berdoa, sabar ngaji yang berdoa. Jangan kali-kali ngaji yang berdoa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Ma'al kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Bang kita je bang, tengok je. Kita Minhajul Abidin. Allahumma salli ala sayyidina. Bolehlah apa benda ni bawa keluar. Ada siapa tak nak beli kitab ni? Kitab yang kita baca tadi tu. Yang nak beli boleh beli, nanti masuk grup. Yang nak beli boleh beli, nanti masuk grup. Okey, saya dah letak kat dalam beg kuning tu. Siapa yang nak beli kitab ni Minhajul Abidin, boleh beli kitab, nanti masuk grup. Masuk grup, nanti dalam grup kita akan bagi jadual. Kita akan bagi jadual. Siapa yang tak ada kitab lagi boleh dapatkan, ikut kelas secara percuma saja. Kitab ni kita baca banyak tempat. Kalian boleh ikut jadual nanti, mana jadual yang kalian nak. Maknanya kena beli ke? Saya tak paksa beli. Cuma saya galakkan beli. Supaya kita boleh ulang kaji, supaya kita boleh tahu tempat berhenti. Kalau kita nak murajaah, kalau tertinggal boleh tengok siaran rakaman, boleh ulang balik tengok. Saya tak paksa. Yang ada kemampuan beli dulu, yang tak ada ikut kelas dulu. Ikut kelas dulu, nanti ada modal beli. Nanti ada modal baru beli. Yang tak ada modal relax dulu, ikut kelas saja dulu. Masuk grup, ambil jadual kelas. Okey, dalam beg kuning tu semua kitab-kitab yang kita baca. Dalam beg kuning tu semua kitab-kitab yang kita ada baca, kita ada kelas. Dalam sebulan lebih kurang kita ada, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam sebulan kita ada lebih kurang 90 kelas. Boleh kak? Boleh. Silakan. Macam mana nak masuk grup tu? Ada baca pin komen. Baca pin komen. Sila klik di profil saya untuk join. Tekan gambar ni, gambar ni tekan 2 kali. Tekan 2 kali nanti akan keluar gambar dia. Tekan gambar 2 kali nanti akan dapat link masuk dalam grup.
Nak masuk grup, tekan gambar tu 2 kali. Tekan gambar 2 kali, nanti dia bawa masuk grup. Nanti dalam grup akan dapat jadual kelas, jadual waktu. Boleh dapat jadual kelas, jadual waktu nanti dalam kelas. Kelas kita tak ada bayaran, tak ada yuran. Tak ada bayaran, tak ada yuran. Yuran harian tak ada, yuran bulanan tak ada, yuran tahunan tak ada. Betul ke dah join apa yang kita belajar, wajib catat ke? Ustaz nak tanya, betul ke dah join grup, apa yang kita belajar wajib catat, wajib catat. Itu cara kita nak belajar. Cara kita nak belajar bersungguh kena buat nota lah. Supaya kita lebih bersungguh, supaya kalau kita lupa boleh tengok balik catatan kita. Kalau kita dengar je nanti masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kalau boleh buat catatan. Sebab tu saya syarat, saya galakkan gitu. Lebih-lebih lagi kalau kita boleh. Siapa yang ada hal nak undur diri, boleh. Ikat ilmu dengan tulisan. Betul tu abang Yusuf, betul. Ngaji bersungguh, bukan kita nak tunjuk ke orang. Ngaji bersungguh untuk diri kita sendiri. Walaupun kalian bekerja, kalian berniaga, tapi bila kalian duduk belajar agama ni, kalian dah masuk dalam golongan orang yang menuntut ilmu akhirat. Seburuk-buruk tulisan, sekuat-kuat ingatan. Okey. Kitab-kitab dalam beg kuning tu semua kitab yang kita ada kelas. Satu hari kita ada 4 kelas ataupun 3 kelas. Siang ada, tengah hari ada, pagi ada, malam ada. Jadi ikut kalian lah nak ikut yang mana. Kalau ingatan power, okey. Pun tak pasti juga. Nak join masuk, nak masuk saya. Ni klik gambar ni kak. Akak Zara, klik gambar ni. Klik 2 kali. Gambar ni klik 2 kali. Tekan gambar ni. Nanti tekan lagi sekali. Ada 2 kali gambar dia keluar, nanti akan dapat. Ataupun kalau tak tahu, klik link di bio. Gambar tu tekan 2 kali. Gambar tu tekan 2 kali, nanti dia bawa masuk grup. Siapa nak dapatkan kitab boleh. Yang ada modal boleh beli dulu. Yang tak ada modal relax dulu. Nanti ada kelapangan baru beli. Lempeng ke roti canai? Lempeng. Oh, lempeng. Okey, cepat saya nak makan lempeng ni. Apa ni kuah? Kitab hikam wajib tak? Dia masuk. Kitab hikam tu fardu kifayah dah. Fardu kifayah dah tu. Kitab hikam tu. Kita ngaji kitab bawah-bawah dulu. Kitab bawah-bawah dulu. Kitab bawah-bawah dulu ngaji. Penawar bagi hati tu pun dah padat dah. Penawar bagi hati tu pun tak teramal dah kita dah. Jangan gopoh. Jangan gopoh. Bagus kitab hikam bagus. Tapi jangan kalut. Kita belajar yang bawah-bawah dulu sebab kita belajar nak beramal. Dah tekan tekan 2 kali. Minyak wangi apa? Minyak wangi apa? Minyak wangi apa? Minyak wangi apa? Saya tak ada letak lagi minyak wangi dalam tu. Tapi tak tahulah ada ke dalam tu. Okey, 5 minit lagi, 5 minit. Siapa nak dah beli kitab penawar? Alhamdulillah. Kitab penawar bagi hati pun kita ada banyak kelas. Okey, ridak saya letak ridak kat dalam tu. Siapa nak beli ridak boleh tengok ridak. Ada ridak dalam tu. Apa nak beli bergigi. Siapa nak beli t-shirt muslimat, ada t-shirt muslimat dalam tu lawa-lawa. Sambil-sambil makanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar. Bismillah wa ala barakatillah wa sallallahu alaihi walhamdulillah. Okey, makan. Sila. Saya sekejap lagi saya makan. Jangan risau. Sekejap lagi saya makan. Okey, kasturi kijang tu murah je. Berapa harga dia malam ni? RM1 lebih murah je minyak wangi tu. Kasturi kijang. Tapi campuran dengan minyak kayu putih. Bukan ori tak dapat. Ori harga berpuluh. Tidak beratus Okey. Siapa ada nak grab kitab lagi tak? Terima kasih yang dah grab. Terima kasih yang grab, terima kasih.
Yang Grab terima kasih, yang support saya punya affiliate terima kasih banyak-banyak. Moga kalian dimurahkan rezeki. Yang support saya punya affiliate terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Yang support saya punya affiliate terima kasih banyak. Nak telekung ada, nak kopiah ada. Boleh tengok cuci mata pun tak apa. Handsock ada handsock, siapa tak ada handsock lagi orang perempuan dia pakai handsock. Tak apa, belajar-belajar pakai handsock. Slow-slow insya-Allah. Okey. Terima kasih. Terima kasih yang support, terima kasih. Moga murah rezeki kalian. Lenceng. Ustaz saya nak sangat-sangat barang dalam ni. Tapi masalahnya Ustaz tak ada buat COD. Oh ya ke? Saya affiliate. Dah claim coupon belum? Dah claim coupon dulu. Kadang-kadang ada COD. Kita claim coupon dulu, lepas tu baru masuk live balik, baru tekan beg kuning. Kalau kita beli kadang-kadang tak dapat promo tu. Sedihnya rasa, masya-Allah. Claim coupon dulu, lepas tu cuba Grab. Dapat tak COD? Kadang-kadang ada dekat bawah tu, kita tak perasan. Dah claim coupon belum? Dah claim coupon ke belum? Boleh cuci mata. Cuci mata. Habis tak kambing? Kambing. Allahu Akbar. Nanti Ustaz hantar kamera. Tak apa, nanti tanya dalam grup, nanti minta tolong kawan-kawan dalam grup. Minta tolong kawan-kawan dalam grup. Boleh, nanti ada yang menjawab insya-Allah. Ini bukan Banjas. Bukan kambing pun. Dia orang ni saja je ni. Kambing okey, saya nak end live tu ada kawan kita tu. Nanti boleh DM. Nanti dia tolong insya-Allah. Nanti dia cuba tolong. Okey, boleh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Nanti jumpa dalam grup Yang tak tahu nak masuk grup boleh DM saya sendiri ataupun inbox. Nanti free. Nanti free saya balas. Free nanti saya reply. Okey, terima kasih semua admin, moderator, semua kawan-kawan semua yang bantu tap screen, sharekan live kita. Terima kasih. Yang kongsi rezeki, alhamdulillah. Jazakumullah khairal jazak. Terima kasih Makcik Pizza, terima kasih. Dah Rida ambil Rida, alhamdulillah. Terima kasih support saya, support bisnes kecil-kecilan saya. Terima kasih. Ni saya buat affiliate tu, itu kerja saya buat affiliate. Mengajar ni bukan kerja. Mengajar baca kitab ni bukan kerja saya. Saya buat kerja tu, affiliate tu. Terima kasihlah kawan-kawan yang support terima kasih banyak. Masuk grup. Nanti jumpa dalam grup. Okey, saya minta ampun maaf salah silap, kekurangan. Nanti jumpa lagi. Besok hari apa? Besok hari Selasa. Besok Selasa siang kita tak ada kelas. Besok malam kita ada kelas. Jadi besok pagi, tengah hari, petang kalian boleh ngaji kitab-kitab lain dengan ustaz-ustaz lain Syafakallah, insya-Allah, mudah-mudahan cepat sihat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan cepat sihat. Malam besok kita jumpa. Malam besok ada 2 kelas. Apa-apa ada masalah tanya dalam grup ya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah, fi hifzillah semuanya kalian. Makan aiskrim vanila baik, nanti balikkan kalau ada kedai buka kan berhenti beli aiskrim. Masya-Allah. Okey, ni ada barang baik ni. Di mana-mana